Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi semua. Okay, ini hari saya nak buat pengiraan faraid. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan faraid mengenai kira-kira faraid yang mudah, boleh sahaja inform kepada saya untuk saya kirakan secara live kepada tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Datin dan Tan Sri ataupun Puan Sri sekalian, insya-Allah. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya bekerja dengan As-Salihin Trustee Berhad sebagai Islamic Estate Planner ataupun IEP di As-Salihin. Okey, ini adalah name card saya. Sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan, saya tengah setting. Okey, kalau ada persoalan tentang faraid boleh sahaja tanya, boleh sahaja komen. Contohnya si Mati ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada ibu, ada bapa, ada suami. Katakanlah macam tu. Okey, katakanlah nak buat soalan seperti itu. InsyaAllah saya akan cuba untuk menyelesaikan masalah faraid tuan-tuan dan puan-puan supaya tahu siapakah waris yang akan mewarisi. Okey, kalau tak ada soalan saya akan buat pengiraan faraid yang saya reka sendiri. Okey, first sekali katakanlah si Mati. Si Mati adalah seorang lelaki ataupun kita buat si Mati adalah wanita. Wanita, dia ada anak lelaki, seorang anak lelaki. Kemudian dia ada suami. Dia ada ibu. Dia ada bapa. Dia ada adik-beradik. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Ini adalah dikenali sebagai adik-beradik ataupun adik-beradik kandung. Di dalam hukum faraid, siapakah yang akan menerima bahagian faraid? Yang akan menerima bahagian faraid adalah anak lelaki, suami, ibu, bapa. Adik-beradik tidak akan mendapat bahagian faraid kerana apa? Adik-beradik tidak akan mewarisi kerana ada anak lelaki, kerana ada bapa. Bila ada anak lelaki dan ada bapa, maka adik-beradik ini tidak akan mendapat bahagian faraid langsung. Kerana ada stopper kat sini, ada penghalang kat sini, iaitu anak lelaki dengan ada bapa. Okey? Ini adalah basic tentang faraid. Ini adalah basic tentang hukum faraid. Okey, macam mana kita nak kira? Dia dapat berapa, dia dapat berapa persen, dia dapat berapa pecahannya. Okey, seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang akan dapat adalah suami, ibu, bapa, anak lelaki. Okey, suami dapat 1/4. Kerana apa? Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, suami akan dapat 1/4 kerana si Mati ada anak lelaki. Apabila ada anak, maka suami akan dapat 1/4. Kalau si Mati tiada anak, contohnya kat sini tak ada anak, maka dia akan dapat 1/2.
Okey, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Kerana apa? Kerana ada anak. Si mati ni ada anak. Bapa dapat berapa? Bapa dapat 1/6. Kerana apa? Si mati ada anak lelaki. Dan anak lelaki ni akan dapat asobah. Asobah ni benda pula. Asobah ni adalah baki. Bila dah tolak semua ni, anak lelaki ni akan dapat baki. Okey? Kita buat pengiraan faraid ya. Kalau tok guru saya ajar 4 dengan 6. 4 dengan 6 ni nampak je tulis je 12 kat sini. Okey. Ini adalah cara tok guru saya. 12 kat sini. Ni darab dengan 3. Ni darab dengan 2. Sebab kita nak jadikan dia sebagai 12 kat bawah. Penyebut dia jadi 12. Jadi kat sini 3/12. Yang ni 2/12. Ni berdarab dengan 2. 2/12. Bila kita tolak 12, tolak dengan 3, tolak dengan 2, tolak dengan 2. Jadi ni 7. 12 tolak dengan 7 jadi 5. Maka anak lelaki ni akan dapat, suami ni akan dapat 3/12. Ibu dapat 2/12. Bapa dapat 2/12. Anak lelaki dapat 2/12. Okey, kalau seperti ini, kes seperti ini, adakah digalakkan untuk buat hibah Syazwani? Untuk kes seperti ini, saya tidak menggalakkan untuk buat hibah. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, buatlah sedap selempoi. sebab depan ni je. Okey, untuk kes seperti ini, saya tidak menggalakkan untuk buat hibah. Sebab dia ada anak lelaki. Jadi, yang saya galakkan adalah untuk buat wasiat. Buat benda pula nak buat wasiat Syazwani. Kan ada suami, ada ibu, ada bapa, ada anak lelaki. Okey, fungsi wasiat. Okey, saya tulis fungsi wasiat. First kali, ramai yang salah faham. Ingat, wasiat ni nak bagi kepada ahli waris. Dok, bukan seperti itu. Fungsi wasiat first kali. Kita nak lantik wasi. Wasi ni benda pula. Wasi ni adalah pentadbir, pengurus. Pentadbir. Orang yang cara, kalau dalam bahasa Terengganu, orang yang cara, orang yang ke hulu ke hilir, orang yang menguruskan selepas kita mati, selepas berlaku kematian. Orang ni lah ataupun syarikat inilah seperti di Salihin Trustee Berhad inilah yang akan menguruskan daripada A to Z sehingga ditukar nama kepada orang yang masih hidup. Okey, saya letak kat sini sekejap boleh. Tak ada ni pula. Okey, saya pegang. Okey, yang kedua adalah nak selesaikan fungsi wasiat ni, nak selesaikan hutang-hutang. Nak selesaikan hutang-hutang si mati. Kadang-kadang orang malu. Kadang-kadang orang dok khabar kau lain. Orang dok khabar tu orang tak bagi tahu. Saya orang Terengganu. Kadang-kadang orang dok khabar. Oi, saya ada hutang dekat LPPSA. Saya ada hutang dekat bank-bank Islam. Saya ada hutang dekat institusi ini. Saya ada hutang dengan mak saya. Saya ada hutang dengan bapa saya. Saya ada hutang dengan adik-adik saya. Tetapi dengan Salihin Trustee Berhad. Okey, saya pakailah boleh tak? Saya pakai. Dengan Salihin Trustee Berhad, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis, saya ada hutang dengan syarikat seperti ini. Saya ada hutang dengan ibu saya. Saya ada hutang dengan adik-beradik saya. Okey, bermakna kita boleh terus tulis menyatakan dalam documentation ataupun khabar. Saya belum buat badal haji. Saya belum melaksanakan haji. Saya ada simpanan saya. Tapi nama saya belum dipanggil. Sekiranya umur saya pendek, maka Salihin tolonglah buat badal haji kepada saya. Saya dah simpan duit tapi nama saya belum lagi naik. Itu contoh ya. Contoh semata-mata. Ataupun tuan-tuan ada buat nazar. Cumanya
tak dilaksanakan lagi, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Nazar katakanlah anak-anak tuan-tuan ada dapat masuk universiti dekat luar negara, contohlah dekat luar negara, tapi belum buat nazar, nazar tuan-tuan ataupun puan-puan meninggal dunia, maka boleh kabur dekat solihin untuk kita melaksanakan nazar itu. Ataupun fidyah. Fidyah ni dia tertinggal puasa. Dia tertinggal puasa sebab dia sakit ke ataupun dia uzur ke, maka itu pun adalah hutang dengan Allah. Ini hutang dengan manusia, hutang dengan manusia, ini hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Maka inilah fungsi untuk wasiat. Okey, yang ketiga. Sokmo-sokmo orang kata, sokmo-sokmo orang sebut, saya nak bahagi 1/3. 1/3 harta bersih saya, harta bersih kepada masjid. Kepada masjid. Ataupun nak bahagi kepada anak yatim. Ataupun nak bahagi kepada fakir miskin. Di sini fungsi wasiat ini adalah untuk melaksanakan yang ditetapkan ini. Selain itu juga ramai juga kat sini yang terlepas pandang, wasiat di as-solihin ini, wasiat di as-solihin adalah berfungsi untuk melantik penjaga harta. Melantik penjaga harta anak bawah umur. Anak bawah umur. Okey, macam mana anak bawah umur ni? Okey, kalau kita ada pengalaman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman sebelum ini, apabila berlaku kematian kepada ibu-ibu yang muda-muda, ibu-ibu yang ataupun ibu-ibu bapa-bapa yang muda-muda, anak-anak ini dia tidak akan dapat memegang harta pusaka masing-masing kecuali bapanya telah melantik ibu-ibu untuk menjadi penjaga harta. Jadi di Al-Salihin Trustee Berhad, kita ada artikel menyatakan bahawa penjaga harta untuk anak-anak yang di bawah umur ini boleh dilantik oleh pewasiat lelaki. Jadi, puan-puan yang mendengar, puan-puan kena tahu bahawasanya puan-puan bukanlah penjaga harta yang valid. Puan-puan bukanlah penjaga harta untuk anak-anak yang di bawah umur. Kejap saya ambil saya punya buku sekejap. Sekejap ya. Okey, memang kebetulan saya ada baca tentang penjaga harta anak di bawah umur. Apabila ayah meninggal dunia, ibu ataupun ibu kepada anak-anak yang di bawah umur itu bukanlah penjaga harta kepada anak di bawah umur menurut Seksyen 88/1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 ataupun Seksyen 89/1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 2004. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh sahaja tengok di dalam akta yang saya sebutkan tadi. First, Seksyen 88/1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 ataupun Seksyen 89/1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 2004. Sebab apabila bapa meninggal dunia, ibu bukanlah
bukanlah penjaga harta untuk anak-anak di bawah umur. Okey, selain itu, di samping itu, Allah Allah. Sorry. Selain itu adalah kita nak buat wasiat ini, kita nak buat pesanan terakhir. Kita kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita segan untuk meluahkan perasaan, meluahkan isi hati kita kepada ahli keluarga kita. Apabila kita nak luahkan secara depan-depan tu, kita rasa segannya nak luahkan kepada isteri, kepada suami. Maka di dalam Al-Salihin Trustee Berhad, tuan-tuan boleh meluahkan rasa, meluahkan perasaan kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, menyatakan bahawa tuan-tuan nak pesan jagalah diri elok-elok, jagalah kehormatan, jagalah solat dan jagalah hubungan kekeluargaan. Maka di sini di dalam Al-Salihin Trustee Berhad telah lengkap untuk fungsi-fungsi wasiat. First sekali memang kita nak lantik wasi ataupun nak lantik orang yang uruskan. Okey, saya nak buat lagi kira-kira faraid. Kot ada persoalan faraid, tuan-tuan boleh sahaja tanya saya, PM saya pun boleh, nak buat kat sini pun boleh, tak ada masalah. Kalau kat sini kita buat secara general sajalah. Kalau dekat PM mungkin boleh lagi detail. Okey, di sini Okey, saya padam yang colour merah ni. Okey, kita buat persoalan faraid lagi. Tetapi kalau tadi ada ibu, ada bapa, ada suami, ada anak lelaki, ada adik-beradik kandung. Tapi kat sini kita tukar sikit. Ini adalah anak perempuan. Kita tukar sikit. Okey, kalau kat sini anak perempuan, dia akan ada perbezaan untuk pengiraan faraid. Okey, saya buat pengiraan faraid kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya lebih jelas, lebih nampak kata orang Gano. Okey, di sini suami tetap dapat 1/4. Ibu dapat 1/6 kerana ada anak. Bapa dapat 1/6 campur asobah. Asobah tu baki. Dan anak perempuan akan dapat 1/2. Sebab dia seorang diri. Apabila seorang diri, maka anak puan ni akan dapat 1/2. Okey, nak selesaikan ini, kata Tok Guru saya kalau nampak 4, kalau nampak 6, terus dia tulis 12 kat sini Syazwani. Tak payah nak pening-pening kepala. Okey, kat sini adalah 12. Yang ni kita darabkan dengan 3 jadi 3/12. Yang ni darab dengan 2 jadi 2/12. Yang ni darab dengan 2 jadi 2. Dan nanti kita campurkan kalau ada baki. Yang ni kita darabkan dengan 6. Jadi 6. 3 campur dengan 2, 5. 5, 6, 7. 7 campur dengan 6. Jadi 13. Yang ini adalah kosong. Kalau kita campur kat sini, dia jadi 13. Peliknya kenapa 13? Jangan risau. Ini adalah kes aul. Kes aul 13. Nampak tak? Aul 13. Dia kena alihkan sikit. Aul 13. Okey. Aul 13. Ini menandakan setiap seorang ini akan dapat 3/13. Ni 2/13. Ni 2/13. Jadi ini 6/13. Kalau ikutkan di sini,
masing-masing sepatutnya dapat, suami sepatutnya dapat 2/13 sama dengan 1/4. Ibu dapat 2/12 sama dengan 1/6. Bapa dapat 1/6 sepatutnya jadi 2/16. Yang ni sepatutnya 6/12 untuk menjadikan dia setengah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kes ini dia ada permasalahan aul. Aul ini pernah timbul pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Okey, jadi ini dipanggil aul. Bermakna sepatutnya dia dapat lagi banyak. Tetapi bila kita tengok semua-semua ni, bila kita tengok dia jadi makin kurang. Jadi inilah permasalahan aul. Aul ni orang tu sepatutnya dapat lagi banyak, tetapi apabila dah campur-campur ni semua adalah waris fardu, waris ashabul furud, waris yang patut dapat bahagian. Tapi bila campur semua dia jadi 13. Apabila jadi 13, makanya kita kena jadikan 12 ini menjadi 13. Tuan-tuan boleh buka buku di dalam kitab. Okey, yang ni saya tunjuk kitab yang saya suggestkan untuk tuan-tuan baca. Sorry. Ni adalah rujukan yang pertama saya. Rujukan, nampak tak? Tak nampak, dah jauh sikit. Ini adalah buku yang memang saya rujuk daripada awal-awal saya belajar hinggalah sekarang. Jadinya kalau tuan-tuan nak belajar tentang faraid lagi detail, boleh beli buku ini. Saya tak ada commission untuk promote buku ini. Ini adalah buku untuk guru saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kes aul. Okey, kita nak tengok lagi untuk kes faraid seterusnya. Ia sama juga. Kita tahu bahagian suami dapat 3/13, bahagian ibu dapat 2/13, bahagian bapa dapat 2/13, bahagian anak perempuan dapat 6/13. Jadi, untuk kes seperti ini, saya cadangkan untuk klien buat wasiat macam yang saya terangkan tadi. Wasiat tu untuk apa? Untuk lantik pentadbir, untuk lantik orang yang menguruskan, untuk lantik orang yang menjalankan pentadbiran tu, supaya harta tu tidak menjadi harta yang terbeku, harta yang tidak ada orang uruskan. Jadi buatlah wasiat, dan saya juga cadangkan untuk buat pre-pusaka. Berapa nilai harga untuk documentation ini? Boleh sahaja DM Nurul Syazwani. InsyaAllah saya akan cuba untuk menerangkan secara detail kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam live ini saya hanya terang secara satu face, seface saja, sekali imbas sahaja. Okey, kalau nak tahu detail boleh sahaja hubungi saya, insya-Allah. Okey, kita buat lagi persoalan faraid. Okey, kita buat soalan ni dia agak panas sikit lah. Sebabnya okey, kita buat soalan dulu. Okey, soalan yang selalu dan ramai yang keliru adalah soalan berbunyi begini. Si mati lelaki. Okey, kita nak buat senang. Ibu tak ada, bapa tak ada. Tetapi dia ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Okey, 3 je lah isteri. Nampak ke? Okey, ni isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga. Okey, ni isteri pertama ada anak. Ada anak lelaki. Ada anak perempuan. Ada anak lelaki lagi. Kemudian isteri kedua
ada anak. Isteri ketiga, ada anak perempuan. Okey. Soalan ini agak-agak panas. Agak hot untuk dijawab. Jadi saya kena jawab secara baik-baik. Okey, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Adakah sesiapa yang ingin menjawab isteri-isteri ni dapat berapa? Adakah yang ingin komen? Siapa? Kalau ada yang sudi komen isteri-isteri ni dapat berapa? Tak apa, saya jawabkan. Isteri-isteri akan dapat 1/8 dibahagi 3. Ada 3 orang isteri, maka 1/8 ni bahagilah 3 orang ini. Okey, kemudian dia ada berapa? Anak lelaki 1, 2. Anak lelaki 2 orang. Anak puang 2 orang. Okey, ni adalah soalan last ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab nanti saya nak keluar. Okey, bagaimanakah yang ini? Yang ini pula adalah ansabah. Ansabah. Baki. Yang ni dapat 2, ni 2, ni 1, ni 1. Sebab anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. 2 tambah 2, 4, 5, 6. Jadi di sini adalah 6. Okey. Ataupun saya nak buat mudah sikit boleh tak? Saya nak buat mudah lagi boleh tak? Boleh Izinkan saya untuk buat soalan yang mudah. Sebab senang nak kira. InsyaAllah. Okey. Boleh je nak buat soalan ni. InsyaAllah. Tak apalah, saya buat je lah soalan macam ni. Okey, ni 6. Sebab saya nak cepat sebenarnya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah. Ni 7/8. Sebab apa? Ini 8. Ini 8. Penyebut dia 8. Ini jadi 1. Ini jadi 7. Okey, yang ini dulu. Kita selesaikan yang bahagian isteri-isteri ini dulu. Isteri ini kita buatkan darab 8, darab dengan 3 jadi 24. Bermakna isteri isteri pertama dapat 1/24. Isteri kedua dapat 1/24. Isteri ketiga dapat 1/24. Ni darab juga dengan 3. 7 darab dengan 3 jadi 21. Okey, 21. Okey, kita nak selesaikan bahagian kat sini pula. Bahagian kat sini, bahagian anak. 24 darab dengan 6. Darab dengan 6 kat sini. Lah, 24 darab dengan 6. 24 darab dengan 6. Ni 4. Ni 2. Ni 12, 13, 14. Okey, 144. Di sini bersamaan 144. Untuk bahagian isteri pertama jadi 6, isteri kedua 6, isteri ketiga 6. Bahagian anak lelaki 2 darab dengan 21 jadi 42. Ini 42, anak lelaki kedua. Anak puang 1 darab 21 jadi 21. Ni 21. Bermakna kalau ikut pecahan, isteri pertama dapat 6/144, isteri kedua 6/144, isteri ketiga dapat 6/144, anak 42/144, anak kedua 144, anak perempuan 21/144, anak perempuan 144. Nampak tak? Jadi ini adalah pengiraan faraid untuk kes di mana ada 3 orang isteri. Saya orang Terengganu. Biasalah kalau saya tubik-tubik bahasa Terengganu tu memang kita tak akan lari. Okey, tuan-tuan tengok sini ya. Okey. Tuan-tuan dan puan nampak tak? Okey. Dia ada 3 isteri. Dia ada 3 orang isteri kat sini. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Isteri pertama dia ada 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Isteri kedua tak ada anak. Allah tak kurniakan dia anak. Isteri ketiga ada anak tapi anak puan seorang. Okey, bermakna semua isteri-isteri ini, 3 orang isteri ini akan dapat 1/8. Kenapa 1/8? Yang ni kan tak ada anak, Syazwani. Kita tak tengok isteri-isteri. Kita tengok si mati. Si mati ni ada anak ke tak?
Bila si mati tu ada anak, bila si mati tu ada anak, alah, kita cakap dua lah pula kan. Bila si mati tu ada anak, bermakna isteri dia akan dapat 1/8. Tengok kat mana Syazwan ni? Tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Apabila kamu ada anak, bermakna isteri ataupun isteri-isteri kamu akan dapat 1/8. Kalau ada 2 isteri, 1/8 bahagi 2. Kalau ada 3 isteri, 1/8 bahagi 3. Kalau ada 4 isteri, 1/8 bahagi 4. Bermakna kita tengok si mati ni ada anak ke tidak. Bukan kita tengok isteri ni ada anak ke tidak. Bukan seperti itu. Okay, kemudian ini adalah baki. Ini adalah asabah. Asabah ni baki. 1/8 bagi kepada isteri. 3 orang. 7/8 bahagi kepada anak-anak ni 4 orang. 7/8. Banyaknya bahagian anak Syazwan ni. Isteri ni 1/8 kena bahagi dengan 3 isteri. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itulah kita kena tahu bahagian faraid. Kita kena tahu, oh bahagian anak lelaki 42/144. Bahagian anak perempuan 21/144. Bahagian isteri 6/144. Bermakna iaitu 1/24. Kalau tuan-tuan nak lagi faham, tuan-tuan klik ni 1/24. Sama je. Ni 1/24. Ni 1/24. Sama je nilai dia dengan 6/144. Jadinya, bila kita tahu bahagian isteri ni seperti ini, maka kita bolehlah buat wasiat ataupun kat sini saya tulis. Wasiat ni memang key tu kunci. Kunci untuk pengurusan harta pusaka. Sebab kita nak lantik orang yang menguruskan. Kemudian buatlah hibah kepada isteri-isteri tersayang. Hibah kepada isteri-isteri. Dah ada 3 isteri. Kalau ada 3 buah rumah, bagilah rumah itu kepada isteri-isteri yang tersayang. Kemudian saya suggestkan juga untuk buat pre-pusaka. Kemudian saya suggestkan juga kalau tuan-tuan nak lagi jimat, buat pre-warisan. Pre-warisan ni 20% potongan diskaun yang Salihin Trustee Berhad bagi. Kalau tuan-tuan nak tahu secara detail, tuan-tuan kena PM saya sebab saya pun dah nak end live. Dah ada orang yang menanti. Ada orang yang sedang menanti saya. Jadinya, saya tak boleh nak lama. InsyaAllah jika diberi rezeki saya akan buat live lagi. Saya akan buat kira-kira faraid. Memang biasanya saya akan selalu buat pengiraan faraid untuk tuan-tuan dan puan-puan lagi faham, lagi jelas apa yang saya cuba terangkan. Kalau saya bercakap secara mulut, secara surface sahaja, takutnya betul Baiti. 1/4 untuk setiap isteri. Bila kita besarkan, yang ni kita kena besarkan. Sebab yang ni 21 ni tak boleh nak bahagi dengan anak-anak ni. 21 bila nak bagi dengan 6 ni dia tak boleh kan. Jadinya dia kena darabkan dengan 6. Dia ada satu cara yang mudah lagi. Cumanya saya ajar cara yang lagi panjang sikit lah. Sebab ni boleh kecil-kecilkan lagi sebenarnya. Tapi tak apa. Ni secara kita kata apa? Jalan-jalan panjang. Jalan panjang. Jadi 24 darab dengan 6 sebab 6 kat sini. Jadi 6/144 ni sama dengan 1/24. Maknanya saya nak tekan kat sini. Bahagian isteri 1/24 iaitu bahagian yang paling sikit antara kesemua anak-anak dan isteri-isteri. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu bahagian ini, maka bolehlah buat perancangan wasiat, hibah, pre-pusaka, pre-warisan. Kalau nak tahu secara detail, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani. Saya minta maaf, saya kena end live sekarang kerana saya nak
keluar. Okey, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, ada yang tersilap kata. Saya minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam video seterusnya. Okey, Assalamualaikum.